Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan, kita ni manusia, dan kita seperti mana manusia-manusia lain, kita diberi keinginan. Keinginan kita tu ada yang baik dan ada yang tak baik. Kalau kita ada keinginan untuk menyukakan Allah, benda yang kita buat tu adalah benda baik lah. Kalau keinginan kita untuk menyukakan diri dan selain Allah, maka yang kita buat tu adalah biasanya buruk. Walaupun baik, tapi kerana niat nak menyukakan diri, kerana nak masuk syurga, atau nak buat anak sayang saya, atau apa-apa niat lain lah untuk menyukakan diri dan selain Allah, benda tu baik bagi hadiah, tapi untuk menyukakan anak dia jadi buruk. Atau bagi duit pada bini, benda baik tapi buruk sebab menyukakan selain Allah. Jadi Rashidi banyak dia buat benda dia anggap baik, tapi sebenarnya tak baik, kerana membuat benda untuk menyukakan dia atau selain dia. Kenapa kita tak boleh bersemayang dengan niat nak masuk syurga? Nak masuk syurga tu nak menyukakan diri. Jadi bila membuat sesuatu untuk menyukakan diri atau menyukakan selain daripada Allah, maka amalan tu adalah buruk. Jadi banyak orang tak faham ni. Dia ingat kita bagi duit, buat anak kita suka, buat bini kita suka, buat kita suka, tu baguslah. Dia tak boleh. Kita ni disuruh oleh Allah buat baik pada dia, atau buat baik pada hamba-Nya untuk sukakan dia. Nah, macam kita solat tu, kita tak adalah buat baik pada dia, tapi yang dia suruh lah. Dia suruh kita solat untuk mengasihi dia. Dia suruh kita mengasihi dia untuk kita jadi selamat. Nah, kalau kita tak mengasihi Allah, tentu kita lupa dia. Kalau kita lupa dia, tentu kita tak ikut cakap dia. Dan bila kita ikut cakap dia, tentu kita akan binasa. Jadi Allah tak mahu kita binasa. Untuk supaya kita tidak binasa, Allah bagi kita semayang untuk kita ingat. Cara yang paling baik mengasihi Allah dengan banyak semayang. Dan semayang adalah cara yang paling baik. Dalam semayang ada zikir. Jadi orang yang banyak bersemayang, orang yang banyak berzikir. Bukan berzikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mengingati Allah ya. Cara paling baik mengingati Allah sembahyang. Mengingati Allah di awal pagi, sembahyang subuh, tengah hari, sembahyang zuhur, petang, sembahyang asar, maghrib, sembahyang isya, sembahyang tahajud. Allah beritahu, ingatilah Allah di tengah malam. Mana mendirikan salat.
Jadi semayang tu untuk menyati dia. Tapi apabila kita bersahabat dengan syaitan, atau kita jadikan syaitan ketua, maka kita dibuat oleh Allah, syaitan tu berkuasa atas kita. Dan apabila dia berkuasa atas kita, maka kita tak dapat menyati dia walaupun dalam sembahyang. Apabila kita tidak ingat Allah dalam sembahyang, maksudnya tidak khusyuk lah, maknanya syaitan tu berkuasa atas kita. Ataupun kita telah ambil syaitan jadi ketua lah. Jadi kenapa Allah buat syaitan berkuasa atas kita? Kerana kita mempersekutukan Allah ke tahap yang belum Allah mau hadiahkan kita khusyuk lah. Macam Samad ni dia dah beramal soleh kan, tapi kesyirikan dia tu masih ke tahap yang belum Allah sangat gembira untuk memberi dia khusyuk sembahyang. Jadi Samad walaupun beriman soleh, kamu beramal soleh baru je kan, tapi tak dapat khusyuk. Sebab kesyirikan kamu tu masih ke tahap yang rendah. Amin. Kesyirikan kamu tu masih tahap tinggi. Walaupun dah beriman soleh, tapi masih tinggi. Tidak buat Allah suka pada kamu. Untuk dapat syirik tahap rendah, iman kepada Allah tu kena bilion. Kalau setakat puluh aja, syirik tu masih di tahap yang banyak. Syaitan masih lagi boleh. Tak ada boleh sangat, tapi boleh juga. At least mengganggulah dalam sembahyang. Dia tak suruh apa-apa. Dia ingatkan kamu. Dia ingatkan kamu macam-macam perkara. Banyak orang tanya, Ustaz, kenapa tak boleh khusyuk sembahyang? Umumnya Ustaz menjawab, makan benda subhat. Jadi ini tak tepat jawapannya. Kita tidak boleh khusyuk dalam sembahyang kerana kita dah dikawal, dipengaruhi, dikuasai oleh syaitan. Mereka yang telah dikuasai oleh syaitan, walaupun dia tahu bahawa hari kiamat tu ada, dan bila datang kiamat, datanglah keadaan yang menakutkan, yang mana Allah bagi tahu waktu kiamat, nak kiamat ni, wanita yang menyusukan anaknya pun melepaskannya, yang mengandung pun melahirkannya. Lelaki akan bergoyang-goyang seumpama seorang yang mabuk, tapi dia tidak mabuk. Namun demikian, orang yang dikuasai oleh syaitan ni masih menyangka akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi apabila hari kiamat, semua manusia ataupun satu orang sudah mati, belum sempat, tak ada jumpa kiamat, tapi dia itu pun hari kiamat dia juga. Maka manusia ni semua mati. Tak ada siapa hidup. Bukan saja manusia, malaikat semua mati, jin semua mati. Yang hidup hanya Allah aja. Kenapa Allah aja hidup? Sebab dia Tuhan, mana ada mati. Kalau Allah tu mati, dia bukan Tuhan. Macam Ibrahim AS kata, Tuhan aku mesti tak mati dan tak boleh hilang. Bila dia tengok matahari terbenam, ini bukan Tuhan. Bila dia tengok bulan hilang, ini bukan Tuhan. Tuhan aku mesti tak mati. Boleh buat apa saja, baru aku boleh jadikan dia Tuhan. Kalau terbenam, hilang, mati macam mayapin, ada tak pengikut dia tak percaya dia mati? Saya ingat tak ada, sebab nampak dia mati. Tapi kenapa pula kata dia Tuhan pula? Kerajaan langit. Nak bagi tahu mereka yang percaya siapa-siapa Tuhan dia,
tanya dia mati tak? Dia hilang tak? Macam duit Tuhan. Kan? Walau kamu nampak duit bagi faedah, dan tak ada duit bagi bahaya, tapi duit boleh hilang tak? Boleh tak? Boleh. Satu orang dalam akaun tengok 20,000, last kosong, hilang. Dicuri orang ataupun apa-apa, duit boleh hilang. Tuhan tak boleh hilang. Tuhan tak boleh mati. Dia kekal hidup. Satu orang tanya, kita dicipta oleh Allah. Siapa cipta Allah? Kamu tak boleh tanya tu. Kamu dicipta, boleh tanya, siapa cipta kau? Kamu tak boleh pula tanya yang mencipta kamu tu, siapa pula cipta kamu? Apa hal kamu nak tanya dia? Kalau dia dicipta, dia tak boleh cipta orang lain. Kalau Allah tu dicipta, dia tak boleh cipta kita. Macam Rashidi dicipta, boleh dia cipta lain. Dia tak boleh cipta nyamuk, dia tak boleh cipta apa-apa. Orang buat kereta tu, dia cipta kereta dari benda-benda yang Allah cipta. Kalau cipta macam tu je, jadi. Boleh kita jadi. Allah boleh buat jadi. Dia tak payah ada benda-benda. Kita nak buat kapal terbang, yalah, kita lah cipta kapal terbang, tapi daripada benda-benda yang Allah cipta. Nah, misal berus gigi, ubat daripada minyak, dicipta daripada minyak, petroleum, macam-macam dari petroleum tu dicipta. Bukan saja dia dibakar dan beri kuasa, tapi semua datang dari benda yang Allah cipta. Manusia ubah suai lah, supaya yang dicipta tu memberi tenaga. Kalau minyak tu tak dibakar, dia tak bagi tenaga. Dengan izin Allah, dia bagi tenaga bila dia dibakar. Air boleh bagi elektrik bila dia dibuat dam dan air jatuh, zoom, menggerakkan turbine. Itu keluarlah karen. Jadi kalau air tu aja tak buat apa-apa, lalu tak ada, keluar karen. Jadi karen tu nampak macam dicipta oleh manusia, tapi daripada mana? Daripada air atau batu, daripada apa yang Allah cipta. Allah SWT cipta tak payah apa-apa. Apa Allah kendaki jadi, maka jadilah dia. Jadi macam mana kau nak tanya dia siapa cipta kamu? Jadi orang yang macam ni orang bodoh, tak salah layan, diam. Macam kita punya peguam apa, Siti Kasim, dia tanya siapa cipta Allah. Siti Kasim cakap, kau ni dicipta, kau tak boleh tanya Allah yang mencipta kamu. Kalau Allah mencipta kamu, dia tak dicipta. Kamu yang dicipta, tak boleh cipta. Kamu hanya boleh hidup, dan bila kamu dikendaki mati, mau tak mau. Siti Kasim hari tu nak berkahwin lagi ke? Kalau dah tiba masa mati, Siti Kasim akan mati. Tak ada siapa boleh tahan. Itu makna Siti Kasim bukan Tuhan, kita bukan Tuhan. Siapa yang boleh tahan nyawa dia ketika dia dah sampai kerongkong? Ada Cina-Cina tu menangis-nangis, bapa dia pergi hospital. Dia cakap, bapa jangan mati, bapa jangan mati. Suami kata, isteri jangan mati sayang. Isteri kata, jangan mati bang, anak banyak lagi. Macam mana abang nak tinggalkan aku? Siapalah nak bagi makan pada aku? Dia cakap salah lah, tapi itulah yang biasa dicakap oleh orang. Menangis berbulan-bulan. Mak Azri, bila bapa dia mati, anak banyak. Mak dia dah blank dah, tak tahu nak buat apa.
Tak pernah pergi mana-mana pejabat, nak urus mana-mana benda. Duduk rumah je, masak. Sekali tiba laki mati. Laki mati muda lagi. Tak sepatutnya matilah, tapi mati. Azri pelihara dengan tanpa bapa. Alhamdulillah duduk kat Malaysia. Kerajaan dia bagus. Bagi dia beasiswa semua sampai universiti. Adik-beradik dia semua dapat beasiswa. Tulis sana anak yatim bapa mati, dia orang bagi dia orang scholarship. Tak sedar betapa baiknya duduk kat Malaysia ni. Ada negeri macam ni? Tak ada banyak negeri macam Malaysia ni. Malaysia ni kerajaan prihatin. Lain daripada negeri lain. Jadi mereka yang banyak nak kecam, caci Malaysia ni, cubalah pindah negara lain. Cuba tengok. Macam Indonesia tu. Mana ada orang macam Azri ni akan dibantu? Tak ada. Dia yang dapat beasiswa sikit. Yang sikit pun kaum kerabatnya dapat. Bukan kira pandai. Siapa mengurus beasiswa tu? Kaum keluarga dia lah. Jadi negara macam tu yang miskin tambah miskin, yang kaya jadi lebih kaya. Jadi sebab itu berlakunya jurang perbezaan yang besar antara yang miskin dan kaya. Malaysia tak. Jurang perbezaan kaya dan miskin tu tak luas. Yang paling banyak di Malaysia ni orang bertahap sederhana. Sebab dulu mereka miskin kat Malaysia ni. Kat tanah Melayu. Cuba tengok orang Melayu zaman 30-an. Gambar-gambar dia. Kita tak boleh bayang orang Melayu ni yang macam tu punya Melayu. Duduk berjangkung macam monyet. Naik pokok kelapa. Macam Datuk Sufian ni. Semua macam monyet, singa je. Tak maksud saya tak lebih daripada haiwan lah. Keadaan orang Melayu. Jadi semua Cina, India masa tu yang datang dari negeri lebih maju dari kita. Dia orang lah yang mengendalikan urusan apa. Jadi sebab itu Dr. Mahathir cakap Melayu mudah lupa. Bukan Melayu je lupa, banyak orang lupa, semua orang lupa. Kalau orang ingat apa? Ingat Allah sebenarnya. Yang lupa ni lupa Allah. Lupa dia miskin dulu. Memang satu orang yang miskin, dia kaya, dia kalau lupa miskin, mana dia ingat? Tak ada siapa ingat lah. Orang paling kaya sekali, paling senang hidup kat dunia, katalah Allah bagi dia. Bila dia nampak neraka tu, dia ditanya, ada pernah senang? Tak ada. Dia lupa lah. Kan? Satu orang yang susah, dia nampak syurga, kamu pernah susah? Dia pun lupa. Jadi kalau Dr. Mahathir nak tahu, orang lupa dia susah ni. Orang Melayu lupa. Takkan dia ingat lagi. Lebih-lebih lagi anak-anak dia sekarang. Dia ingat Melayu ni macam ni dulu. Boleh pergi belajar, boleh pergi sekolah, boleh pergi luar negeri, boleh ada kereta. Tak. Orang Melayu tu kereta lembu. Pergi sekolah dia jam 4 je. Sekolah rendah je. Tak ada pergi universitinya. Yang baik orang Melayu tu jadi polis. Jadi cikgu. Jadi sebab itu di kampung Datuk Keramat tu banyak orang Melayu yang bertahap sikit sederhana. Dia orang semua kebanyakan bekas cikgu. Polis, tentera, mana ada doktor, engineer, pakar bedah, tak ada. Sekarang aja bila orang Melayu diberi peluang belajar, diberi beasiswa. Kalau tidak, tak ada. Mana boleh. Kalau tidak, dia jadi Indonesia. Sampai hari ini tak maju. Orang Indonesia banyaklah yang jadi profesor tu daripada anak-anak orang kaya tu. Jumlah besar rakyat dia orang miskin. Cuba pun lagi Indonesia sekarang. Kalau kau tengok keadaan hidup kat Indonesia tu, sama dengan Malaysia, tak ada. Semua yang susah, tetap susah sampai cucu cicit lah. Nak ubah keadaan dengan belajar ni tak dapat. Sebab tak ada beasiswa.
Malaysia diberi beasiswa, yang kurang hajar ada banyak. Yang dapat beasiswa tak belajar dan tak lulus. Macam Sufian Malik, macam Yazid. Masuk ITM fail, masuk UiTM fail. Tengok. Tak sedar diri semua. Ini semua orang-orang tak sedar diri punya. Jadi saya nak bagi tahu orang yang Melayu ni, cuba tengok 50 tahun dulu je. Belum lama tu. Orang Melayu di mana tempat dia? Orang Melayu ni tak ada doktor, tak ada jurutera, tak ada pilot pun tak ada. Kenapa ada sekarang? Banyak. Sebab kerajaan lah. Bukanlah saya nak mengangkat kerajaan ni, tapi mereka tu berbuat baik je. Kita kena bersyukur dan berusaha, bekerja. Bukan macam jadi Sufian, anak miskin, orang kampung, Simpang 3, dapat beasiswa, pergi US. Melalak ke sana, tengok perempuan. Tak belajar. Gagal. Begitu juga Yazid, pergi UiTM. Semua free, percuma. Dibayar duit lagi. Ini dapat scholarship, masuk sekolah boarding, sekolah sains. Keling, bertukar jadi Melayu dia. Samad ni anak Keling, tapi kerana nak dapat beasiswa, tulis Melayu. Lepas tu mak dia, bapak dia, jangan ikut Melayu, malas. Dia cakap, bapak mak dia cakap dengan dia, jangan ikut Melayu, malas. Tapi dia mengaku Melayu. Kenapa? Banyak Keling-Keling ni, mamak-mamak ni, dia mengaku Melayu. Sebab apa? Dapat lepas tu masuk UMNO. Lepas tu tipu UMNO semua. Hijack UMNO tu. Daripada memperjuang Melayu, cari harta. Jadi UMNO semua banyak rosak sebab banyak Keling mengaku Melayu dan masuk UMNO. UMNO kerana nak ahli banyak, masuklah Keling-Keling ni semua. Termasuklah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tu Keling semuanya. Bapak mak dia Keling. Jangan nak cakap banyak. Muka je putih. Kok mak dia putih. Tapi Keling ni cinta dunia banyak. Jadi berhati-hati ambil Keling masuk UMNO. Sebab bila dia masuk UMNO, Keling-Keling ni dia tak ada nak menjuang Melayu punya. Dia memperjuangkan jadi kaya. Jadi dia merosakkan perjuangan Melayu yang suci dan murni mulanya. Bertukar untuk cari kaya, harta, kuasa. Kerana banyak Keling. Atau Keling bertukar Melayu. Cuba perhati ahli UMNO, banyak Keling. Antaranya yang baling punya Aziz apa? Datuk Aziz lah. Itu Keling. Pure Keling. Keling ni memang tabiat dia cinta dunia. Dari dahulu kala. Sangat mencintai dunia. Macam Samad ni. Cubalah tulis surat beranak tu bukan Melayu. Keling tulis. Banyak orang marah kalau cakap Keling marah. Dah memang Keling dah. Apa pasal kau marah pula? Tukar nak tahu bahasa pula. Bahasa apa? Orang India. Dulu bila datang sini orang panggil dia Keling sebab daripada kawasan India nama Kalinga. Mana mari? Kalinga. Jadi Keling lah dia panggil. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni tak boleh buat apa. Tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya, tak boleh bagi mudarat. Dia bukan Tuhan, dia mati. Dia sakit. Mana boleh Tuhan sakit? Jadi nabi-nabi dihantar di kalangan manusia. Amin. Nabi-nabi dipilih dari kalangan manusia. Jadi nabi-nabi ni dia macam manusia juga lah. Dia boleh mati, dia boleh sakit, dia boleh lapar, dia boleh kenyang, dia mau isteri juga, dia ada anak, macam tu lah. Tak ada dia orang luar biasa, tak ada anak, tak ada itu semua isi, tak. Manusia biasa, nabi-nabi. Jadi nabi-nabi manusia biasa. Allah Tuhan yang pilih mereka untuk jadi nabi, untuk ajak manusia lain kepada Allah.
Jadi kalau kita nak Nabi ni luar biasa, dia tak makan, tak minum, tak pergi pasar, tak boleh. Mereka tu kata kenapa Nabi-Nabi ni makan, dia orang pergi pasar. Itu orang yang tak nak ikut Nabi. Dia orang saja bagi tahu kenapa Nabi ni makan, minum. Kita nak ikut dia. Kita nak ikut malaikat. Jadi mereka tu sebenarnya tak nak ikut Nabi, saja bagi alasan. Macam Sufyan. Selalu bagi alasan. Tak munasabah. Kenapa kau lewat bangun hari ni, Sufyan? Apa dia? Serak. Berak. Berak, kalau berak pukul berapa? Bangun lambat lah, 6.10. Sebab bangun lambat lah kan. Kenapa Allah buat dia bangun lambat? Dia boleh bangun cepat ke? Atau bangun lambat ikut suka dia? Tak boleh kan? Dia hanya boleh bangun bila Allah boleh izinkan dia bangun. Sebab itu dia bukan Tuhan. Kenapa Allah bangunkan dia lambat, Sufyan? Sebab apa? Dosa. Apa dosa kau, Sufyan? Hey, apa dosa kau? Dosa dia mungkin dosa riak. Dia dah rasa bagus sekarang. Kan? Banding dia dulu lah. Tapi dia belum bagus lagi. Tapi perasan bagus. Jadi kerana dosa riak, Allah bagilah dia tidur. Rasa mengantuk dan subuh tak berjemaah. Tahajud tentu tak dapat. Macam Abu Brunei bagi tahu saya, 2 malam dah saya tak tahajud dan tak sembahyang subuh berjemaah. Saya bilang ini dosa riak. Oh ya, saya sekarang dengar bayan Amir Sab sambil baring. Kenapa dia dengar bayan saya sambil baring? Sebab dah rasa tak perlu sangat dengar lah. Dah rasa tak perlu. Bila kita rasa tak perlu dengar sangat tu maknanya apa? Kita rasa bagus lah. Macam Sufyan, rasa tak perlu dengar. Kau tak rasa perlu dengar kan? Sebab rasa bagus lah. Mana boleh kita rasa bagus, baru aja dapat sembahyang subuh. Dulu berapa tahun tak sembahyang subuh tu, dia lupa. Yang dia ni sebenarnya belum baik sangat lagi. Buruk lagi banyak. Kita orang Melayu ni pun belum baik lagi dunia kita. Tapi dah lupa, dah malas kerja dah. Orang Melayu dah malas kerja. Jadi sebab itu Mahathir tak payah habis-habis mengutuk Melayu. Dia pun keling tu, tapi berpupur nak jadi Melayu. Tapi dia lebih Melayu daripada Anwar ni. Persen dia keling tu sikit. Dah 3-4 keturunan. Anwar 2-3 keturunan dia bergaya. Orang Melayu yang banyak tu menyokong Anwar tu, menyokong keling sebenarnya. Pandai cakap je keling-keling ni. Bukannya dia betul sangat pun. Berhati-hati dengan keling. Dia banyak bercakap je pandai. Buat dia tak pandai. Jadi kaum keling ni tak ada di antara mereka Nabi-Nabi. Sebab ternyata kurang baiknya kaum. Yang kaum banyak Nabi Bani Israel. Jadi keling tak usahlah bangga nak buat jemaah tabligh konon. Allah pilih dia orang. Mana betul dia orang buat? Dia orang hijack jemaah tabligh. Daripada kerja Nabi, mana Ilyas dapat, jadi kerja keling. Kerja orang India. Ulama India. Kita tak boleh dakwah bukan Islam. Masa belum lagi lah. Tengok India dia kelentong orang. Jelas dia kelentong. Semua Melayu ikut India. Ikut aja. Buta tuli keling. Aduh. Bahaya masuk keling dalam jemaah tabligh dan dalam UMNO. Dua-dua bahaya. Semuanya dia orang ni nak dunia. Jadi kaum yang mencintai dunia ni, dulu Bani Israel ni tak ada cinta dunia. Kurang. Datuk nenek dia dulu Nabi-Nabi semua. Sejak Nabi Isa dihantar, masa tu mereka mula dah cinta dunia. Mereka tak terima Nabi Isa tu. Mereka bunuh dia. Nak bunuh lah, tapi tak buat bunuh. Orang Yahudi mana suka Nabi Isa? Yahudi yang suka Nabi Isa tu namanya Kristian. Ada banyak Yahudi jadi Kristian, sikit je. Jadi Yahudi ni tak suka Nabi-Nabi, suruh dia korban.
buat kerja dakwah, korban harta, tinggal anak bini, Yahudi memang tak nak. Sebab itu Melayu ni ialah juga keturunan Yahudi yang bertukar, campur Cina, Keling apa semua kawasan ni, dia jadi lain pula. Banyak yang ada jin dia, banyak Yahudi juga. Macam saya ni lah. Saya ni banyak jin Yahudi. Masa itu saya Melayu. Saya ada juga Cina. Saya juga ada darah Arab dan darah Jawa. Tapi Keling tak ada. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, tapi semua yang depan saya ni ada darah Keling. Macam Hanzalah, Sufian, Pendi, semua ada darah Keling. Samad lagi banyak darah Keling. Tapi dia orang bagus dari segi taat, dari segi bodek orang. Dia memang pandai bodek ketua tau, Keling. Ini Keling dia ikut, ya bagus. Tapi pakcik, dia berkait pula. Lepas tu macam ni dia nak gunakan ketua tu kepentingan dia lah. Tapi dari segi bodek, Keling cukup bagus. Melayu tak pandai. Dia malah lawan orang pula. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa saja. Dengan perkataan jadi, maka jadilah. Itulah Tuhan. Dan Tuhan tak mati. Apabila hari kiamat datang, semua orang mati, malaikat mati, semua mati, tinggal Allah je, tinggal Allah je. Seluruh dunianya senyap sunyi. Allah kata, mana Tuhan kamu yang kamu sekutukan tu? Mana dia sekarang? Mana Tuhan-Tuhan yang kau dah sekutukan tu? Mana dia? Kata Allah. Sebab itu Allah dari sekarang lagi beritahu kita, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Walau kita dah tengok macam-macam benda kat dunia ni, jangan kita percaya dia Tuhan. Tak ada Tuhan. Tuhan Allah je. Tapi susah sangat kita nak faham tu sampai semua kita dah hancur. Semua kita mati, tinggal Allah saja. Baru kita ada Tuhan melainkan Allah. Itu dah tak boleh, dah terlambat. Waktu tu dah terlambat kan. Kita kena percaya sekarang, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan hanya satu je. Selain Allah tu bukan Tuhan. Tapi masih lagi manusia ikut ayapin Tuhan, Jesus Tuhan. Sebab apa? Mereka itulah mengikut nafsu. Mereka tu telah mengikut syaitan. Mereka telah bersahabat dengan syaitan. Mereka telah jadikan syaitan ketua. Kerana itulah mereka telah mengaku selain Allah Tuhan. Dan ada juga yang bukan Nabi, mengaku Nabi dan diikut oleh orang juga. Banyak ajaran sesat di dunia ni kerana menganggap selain Allah Tuhan. Yang bukan Nabi, Nabi. Macam Ghulam Ahmad, dia kata dia Nabi. Sebenarnya dia lah Muhammad yang dalam Quran tu. Dia nama Ahmad. Ni Qadiani dekat Batu Cape ni, mana dia anggap dia salah. Baru ni mahkamah beritahu pejabat agama tak boleh buat apa-apa kat dia orang sebab dia bukan orang Islam. Tapi kenapa dia pakai songkok? Kenapa dia sembahyang Jumaat? Kalau bukan orang Islam, janganlah buat sembahyang Jumaat. Tak usahlah pakai songkok. Ini bersongkok semua. Ini Qadiani yang Melayu bodoh. Awak dah diberi Islam, ikut pula Qadiani. Itu mungkin ada Keling sangat. Dia punya darah-darah. Melayu bukan Melayu komplit. Bodoh. Orang Melayu ni keturunan Bani Israel. Patutnya kita ni keturunan Nabi-Nabi. Kita sepatutnya kerja kita kerja Nabi. Datuk nenek kita semua Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Datuk nenek kita Nabi Muhammad. Semua Nabi-Nabi. Apa yang kita nak buat kerja lain pula? Kalau kita mau ikut datuk nenek kita, kita lah orang pertama kena buat kerja Nabi. Sebab kita adalah keturunan Bani Israel. Dan kalau kita buat kerja Nabi, barulah kita diberi kembali kemuliaan, keagungan yang Allah beri kepada datuk nenek kita yang Nabi-Nabi dulu. Mereka itu semua ahli syurga. Dan di dunia mereka diberi kecemerlangan, menjadi ketua dan pemimpin manusia. Jadi orang Melayu ni sepatutnya memang kena buat kerja Nabi. Tak ada sebab
dia nak sibuk dengan kerja-kerja lain. Kalau dia diberi kerja lain, bolehlah buat, tapi kerja ni dia tak boleh tinggal. Kalau dia doktor, dia engineer, kalau kerja apa pun tak ada, melainkan jadi Grab atau hantar Lalamove, apa kerja tu, tak payah sekolah pun boleh. Kalau nak jadi surgeon tu memang kena sekolah, pun kena buat kerja Nabi. Apa lagi kerja macam tak payah sekolah macam ni. Tak ada kerja lagi besar daripada kerja Nabi ni. Inilah kerja yang mulia, yang Allah telah muliakan datuk nenek kita dulu. Kalau kita bangun atas kerja ni dan ajak semua manusia sedunia ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan buat kerja ni, pasti nescaya manusia semuanya akan jadi orang beriman beramal saleh. Mereka semua bersatu hati, berkasih sayang sebagai satu keluarga manusia yang berkasih sayang. Allah SWT beritahu, kamu ni manusia ni adalah kamu adalah satu saudara, one brotherhood of mankind. Kita ni adalah satu keluarga, kita bersaudara, tapi kita semua telah pecah disebabkan banyak di antara kita yang nak jadi ketua, banyak yang nak jadi ketua, nak dunia. Jadi kerana nak dunia kuliah, semua buat macam-macam agama, macam-macam kumpulan, supaya nak dapat dunia, nak dapat kuasa. Kerana itulah manusia berpecah dari satu keluarga bersaudara, jadi berpecah belah seperti kita hari ini. Manusia ni mau dikembalikan kepada itu. Caranya semua manusia ni kembali kepada Allah dengan mengucap kalimah la ilaha illallah, dan selepas mengucap, buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, kerja kemungkaran, supaya yang diucap tadi, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW, masuk dalam hati ke tahap yang Allah mahu lebih dari itu. Dan apabila itu berlaku, baru amal kita jadi mulia, kita jadi orang beriman beramal saleh, bersatu hati dan berkasih sayang sebagai satu keluarga manusia sejagat. Maka yang paling gembira ialah Allah yang mencipta kita untuk maksud kita berjaya. Yang paling marah syaitan iblis yang gagal nak memecah belahkan kita.